Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Tuhan sungguh baik. Amin. Ya, terima kasih kepada pucuk pimpinan dan juga Pastor Tony atas peluang yang diberikan kepada kami untuk berkongsi firman Tuhan. So, minggu lepas siapa ada di sini? Saya tidak ada. Tapi suami saya yang datang berkhutbah minggu lepas ya. Saya terpaksa pergi ke gereja yang lain. Tapi pagi ini kami memang sangat bergembira dan bersyukur sekali lagi boleh bersama-sama kamu semua menyembah Tuhan. Amen. Tuhan kita memang layak dipuji, layak disembah, dan sungguh gembira saya dapat bersama-sama kamu. Jadi beberapa tahun yang lepas kami pernah datang ke sini. Masa tu sebelum pandemik, sebelum COVID, dan sepatutnya juga kami harus datang tahun 2020. Lepas tu COVID melanda. So kena tunggu beberapa tahun sebelum kami dapat lagi bersama saudara dan saudari. Semua baik? Saya jam 3 lebih, saya ada beberapa jam untuk berkhutbah ya. Okey, mari kita berdoa sebelum saya masuk ke firman Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dan kasih-Mu. Kami mengucap syukur kerana kami dapat berkumpul bersama saudara dan saudari seiman. Setiap kali kami berkumpul, kami dapat merasakan dan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kata-kata-Mu, jamahan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan kerana pagi ini sekali lagi kami datang dan dengar firman-Mu dan percaya Tuhan, Kaulah yang akan berkata kepada kami. Dan kami serahkan setiap jemaat kepada-Mu, sama ada yang di fizikal ataupun yang dalam talian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okey, so pagi ini saya nak berkhotbah tentang tajuk ini, berbaloi untuk dicantas. Ini satu soalan yang diberi kepada anda semua. Adakah itu sesuatu yang berbaloi? Okay? Tapi sebelum kita baca Yohanes 15, iaitu teks saya nak baca dulu Galatia 5:22. Boleh kita baca bersama-sama tentang Galatia 5:22 dan 23. Boleh? Kuat dan bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua sudah hafal ayat ini? Ada? Tak apa, saya tak akan uji kamu. Tetapi ayat ini memang sesuatu ayat yang kita semua sudah biasa dengar. Ya, tapi mungkin ada lagu juga ya, lagu sekolah minggu, betul tak? Ya, tentang kasih ataupun tentang buah roh. Dan inilah harapan kita semua, inilah doa kita semua supaya kita dan hidup kita sentiasa berbuah. Amin. So boleh tak kamu lihat sekali lagi slide ini, ada beberapa ciri yang dinyatakan ya tentang buah roh. Sebenarnya bukan 9 buah, cuma 1 buah saja. Tetapi ia akan menonjolkan aspek-aspek sebegini. Boleh tak saudara-saudari cuba lihat kata-kata di sini atau perkataan di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Dan tanyalah diri kita sendiri, tanyalah Tuhan juga, ya. Apakah satu daripada yang 9 di sini yang paling sukar ataupun paling tidak ketara dalam hidup saya? Bukan hidup dia, bukan dia, tapi saya. Apakah itu? Kamu tidak perlu jawab kepada saya pada hari ini, tetapi saya nak kamu fikirkan, refleksikan, ya. Bukan tentang isteri saya, suami saya tidak sabar, ya, atau orang ini tidak ada kebaikan, atau orang itu tidak ada kelemah lembutan. Tapi pagi ini, bila kita mendengar firman Tuhan adalah untuk kita, diri sendiri. So sudah fikir?
Ada tak? Ada tak? Kalau sudah ada, boleh angkat tangan. Saya tak minta kamu kongsikan. Ada tak satu ciri, terima kasih ya, satu daripada aspek itu yang kamu paling suka ataupun paling ada bergelut? Kalau sudah ada, angkat tangan. Tidak ada. Paling susah sekali bagi saya. Mungkin damai sejahtera, ya, ataupun mungkin kesabaran. Saya ni orang yang tidak sabar, ya, ataupun penguasaan diri, ataupun sukacita, ya. Tidak ada sukacita, tapi ada tak satu saja? Ada satu saja, ya. Yang lain tidak ada. Semua bagus. Okay, so mesti ada kan? Okay, maksud saya kesemuanya saya harap ia menonjol dalam hidup kita. Tetapi mungkin ada satu dua yang sangat kurang, ya, ataupun sangat sukar. Mungkin kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tetapi kurang sabar ataupun kurang penguasaan diri, ya? Ataupun sebaliknya, kita banyak penguasaan diri, banyak kesetiaan, banyak kebaikan, tetapi kurang damai sejahtera. Ada tak? Ya. Nah, satu lagi soalan yang seterusnya, kamu tanyalah Tuhan dan tanyalah diri sendiri, apakah yang menyebabkan buah ini atau aspek ini begitu sukar? Mengapa? Adakah sebab orang di sebelah kita selalu mengacau kita, ya, anak, suami dan sebagainya, sentiasa menguji kesabaran kita. Sebab mereka lah saya tidak sabar, sebab mereka lah saya suka marah, sebab mereka lah selalu buat salah, so menyebabkan saya ni tak boleh kuasa diri. So apakah satu-satunya ataupun beberapa faktor dan sebab yang mungkin menyebabkan kita begitu sukar untuk menonjolkan, ya, aspek ini, buah ini? So biarlah ayat ini bukan hanya setakat untuk kita menghafal, membaca dan sudah tahu, saya sudah tahu, ya, pastor tak perlu beritahu saya pun sudah saya dapat hafalkan. Biarlah dia bukan setakat itu saja, tetapi kita semua mau bertumbuh. Amen. Kita semua mau bertumbuh. Kalau sudah ada pun kita mau lebih lagi. Amen. Kalau kamu ada sukacita, ada kemurahan, ya, ada kesabaran, bagus. Tapi boleh tambah lagi tak? Boleh, ya? Boleh lebih lagi tak? Boleh. So itulah biarlah ini menjadi doa kita. Tapi kamu mesti tahu juga apa yang menyebabkan dia kurang. Ya, sebab kalau tidak tahu, kita tidak tahu. Tidak tahu macam mana nak bertumbuh dan bergerak. Dan biarlah Tuhan yang memberitahu kita, dan lepas itu membantu kita. Amen. Mari kita sama-sama membaca Yohanes 15. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada anak-anak muridnya pada masa itu dan juga kepada kita pada hari ini. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Sama-sama baca, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih kerana firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. So sangat jelas Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Slide seterusnya, ya. Dan Bapa pula pengusahanya. Saudara-saudari, kita harus ingat dalam kehidupan kita, dalam setiap hari kehidupan rohani kita, siapakah pokok anggur dan siapakah pengusahanya, siapakah tukang kebun.
Ya, dalam bahasa Inggeris dikatakan the Father is the gardener, I am the true vine. So ini satu gambaran yang Yesus berikan. Bukan dia pokok anggur, ya, pokok tu, ya, tapi dia bagi satu ilustrasi, satu gambaran. Ayat 1, ya, dialah pokok anggur dan Bapalah pengusahanya. Ya, slide sebelumnya. Kita harus ingat Bapa kita bekerja. Amen. Bapa kita adalah yang terbaik, ya. Jangan kita risau dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita, dalam segala pergelutan yang kita hadapi. Bapa kita bukan jauh, ya, yang duduk di takhta, yang menguasai seluruh dunia. Memang itu betul, ya. Tetapi Bapa kita jugalah yang bekerja di dalam hidup kita. Dan setiap hari, setiap waktu dia bekerja. Siapa di sini ada kebun ataupun pernah buat gardening? Ada tak? Tanam tanaman di rumah atau di kampung? Ada tak? Ada kan? Jangan segan, ya. Okay. So kamu tahu apa yang kamu perlu buat, kan? Tak boleh biarkan kebun itu nanti jadi semak dan samur dan sebagainya. Orang lihat pun tidak cantik. Tapi kalau kamu jaga, saya tidak pandai, okay? Tapi kalau kamu jaga garden kamu, kebun kamu tu memang, okay, ada bunga, ada pokok, ada buah dan sebagainya. So inilah Bapa kita yang setiap hari, setiap masa bekerja. Amen. So jangan lupa, ya, walaupun apa pergelutan kita, apapun kelemahan kita, Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang mengusahakan sesuatu supaya dia menjadikan kita lebih cantik, lebih berbuah. Amen. So apa yang Tuhan lakukan? Dia kata setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, apa yang dia buat? Dipotongnya. Okay, sebab dia akan merosakkan, ya, ataupun menjadikan yang lain tidak cantik, tidak sihat. So ada yang perlu dibuang, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. So jadi kita tidak berhenti, ya, kita tidak kata, Tuhan tidak kata, oh kamu sudah ada buah, ya, bagus, saya tak payah lagi kerja, saya cari dia kerja dalam hidup dia. Tidak, ya, setiap orang, walaupun kamu sudah ada berbuah, sudah ada banyak kasih, banyak sukacita, banyak kesabaran, itu tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Sebab Tuhan mahu kamu berbuah lebat lagi, lebih lagi. So dia akan terus bersihkan. So pernah tak kamu rasa macam tak cukup-cukup, macam tak henti-henti, kan? Cabaran dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, bergelutan dalam hidup kita. Sebabnya itu satu kabar baik, ya. Sebab Tuhan masih belum habis dengan kita. The work is not finished. Kita masih kerja dalam proses. Dan Tuhan, so kamu jangan rasa kecewa atau sedih atau marah, macam belum lagi bertumbuh. Sebenarnya kita sudah bertumbuh, sedang bertumbuh, tetapi Tuhan masih mau menguatkan kita lagi, membersihkan kita lagi. Dan kadang-kadang proses itu sakit, ya, proses itu sakit. Tetapi kalau ingat tajuk khutbah saya, adakah ia sesuatu yang berbaloi? Itu kamu perlu jawab. Dan kadang-kadang dia perlu dipotong, ya, bahagian yang macam kanser, kan, ataupun barang, atau tak sel barang dan sebagainya, dia perlu dibuangkan. So Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Bila dia membuangkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak bagus, itu juga akan menyebabkan kita sakit. So ayat yang seterusnya dia kata, kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih, sudah disucikan, sudah menjadi kudus disebabkan firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita sendiri tidak boleh menjadi suci. Kita sendiri tidak boleh menjadi bersih sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan bimbang,
Ya, usaha untuk menjadi bersih itu bukan datang dari diri sendiri, tetapi daripada Tuhan Yesus. Firman-Nya, darah domba yang menyucikan kita, yang membersihkan kita. Jadi saudara dan saudari, walau di mana peringkat pun kamu berada sekarang, kita semua bermula pada dasar yang sama. Di minggu lepas kamu juga dengar ya tentang pertemuan dengan Yesus. Ya, ia harus bermula dengan satu encounter, dengan satu perhubungan, dengan satu kepercayaan kepada Yesus sebab firman-Nya. So itu jangan lupa, alright? Firman Tuhan, darah Tuhan, ayat-ayat yang Tuhan berikan, itulah yang membersihkan kita. Amen? Amen? So kamu sudah bersih, tapi harus dibersihkan lagi. Harus Tuhan masih perlu buat banyak kerja dalam hidup kita. Jadi apakah tugas kita? Ayat seterusnya, ya, bukan kata okey, sekarang saya tidak perlu buat apa-apalah sebab Tuhan yang bekerja. Kita ada satu peranan yang penting, yaitu tinggallah di dalam Yesus. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa di sini mau hidup kamu berbuah? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Siapa mau berbuah lebat? Banyak. Ya. Dan siapa mau buah yang sedap, manis? Amen. Amen. Adakah kawan-kawan kamu, jiran kamu, keluarga kamu, saudara mara kamu, rakan sekerja kamu, setiap hari bila mereka bersama kamu, anak-anak, suami, isteri dan sebagainya, adakah mereka dapat makan buah yang sedap dan buah yang manis? Ataupun buah yang masam, buah yang rosak, buah yang orang ni ya saya jauhkan daripada dia. So dia selalu marah-marah. Ya, saya takut nak dekat dengan dia. Orang itu jangan nanti dia meletup. Ya, ataupun orang suka bersama kamu. Boleh saya makan dengan kamu nanti waktu makan tengah hari? Ya, mungkin orang akan sekerja. Ada tak macam itu? Sebab mengapa? Sebab buah kamu. Sebab hidup kamu itu yang menarik, yang manis, yang orang suka. Betul tak? Kalau kamu lihat tadi, ya, kalau kamu ada ciri-ciri macam tu, ya, yang banyak sukacita, banyak kasih, kebaikan, kelemah lembutan, kamu akan menarik orang lain. Bukan untuk diri kamu sendiri, tapi sebab mereka nampak sesuatu di dalam hidup kita. Jadi saudara dan saudari, apa yang menyebabkan diri kita sebenarnya dikenali sebagai orang Kristian ataupun orang percaya kepada Kristus? Adakah sebab kita datang setiap minggu, ya, pagi-pagi awal-awal kita datang ke gereja, jam tepat-tepat 10 kita semua berkumpul menyanyi dengan kuat sekali, menari dan sebagainya, mendengar firman Tuhan. Lepas itu kita balik keluar, sayalah orang Kristian, ya. Dan orang-orang pun kenal, kamu ni selalu pergi ke gereja. Mungkin bukan hari Minggu saja, hari-hari lain pun ada pergi gereja. Tapi adakah itu sahaja yang menunjukkan kita sebagai orang Kristian, sebagai orang percaya kepada Yesus? Ataupun hidup kita? Adakah orang di sekeliling kita sebenarnya tahu bahawa kita orang Kristian sebab mereka nampak Yesus dalam hidup kita? Amen. Dan mereka nampak sesuatu yang menarik, yang cantik, yang indah, yang manis. Dan mereka mau dekat dengan kamu. Sebab buah kamu itu bukan untuk tunjuk saja, kan? Buah itu ada kegunaannya. Ya, mereka yang rasa resah, mereka yang rasa sedih dan runsing, mereka mau datang kepadamu. Sebab daripadamu kamu akan tunjukkan sukacita. Daripada bercakap dengan kamu, mereka rasa ada kedamaian. Betul tak? Itu kita tanya diri kita sendiri. Dan itu biarlah ia menjadi satu doa kita kepada Tuhan. Sebab itulah doa saya juga kepada Tuhan setiap hari. Kita sebenarnya tidak boleh katakan
Nanti hari ini saya mesti lebih sabar, saya mesti lebih sukacita, banyak senyum, banyak ketawa, saya mesti kuasa diri. Sebenarnya itu tidak berjaya, kan? Bila kamu keluar nanti bawa kereta, wah, sudah ada pemandu-pemandu lain yang memotong, yang tidak memandu dengan betul, kamu akan marah, betul tak? Ya, so sesuatu yang sebenarnya kita tidak ada keupayaan atau kemampuan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Pernah cuba tak? Pernah gagal tak? Pernah. Saya pun banyak kali pernah cuba, pernah gagal. Saya tahu sebab Yesus berkata, secretnya, ya, rahsianya bukan betapa positif kamu berkata kepada diri sendiri. Nah, saya mesti macam ni, mesti macam ni, mesti baik, mesti sabar, mesti lemah lembut dan sebagainya. Itu tidak cukup. Tapi Yesus berkata, kamu harus tinggal di dalam Dia. Apa maksud tinggal di dalam Dia? You know, apa maksud? Dia kata, kau serahkanlah diri kamu kepadaku, dan biarlah aku yang membantu kamu. Puji Tuhan. Saya sangat puji Tuhan sebab Dia tidak bergantung kepada diri saya sendiri. Dia kata, kamu tinggal saja dalam aku. Jangan lari daripada Yesus. Jangan lihat Yesus di sini, saya lari ke tempat yang lain. Ya, kita mau tinggal di dalamnya. Maksudnya apa? Bukan secara fizikal, kan? Bukan Yesus tinggal di rumah ini, saya masuk ke rumah itu. Kita tidak nampak itu, betul tak? Tapi apa maksudnya? Dia kata setiap harilah kita harus bergaul, berhubung dengan Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja. Mari, okay? So Roma 12 berkata, kerana itu, okay, ini bukan tulisan Yesus, ini ditulis oleh Paulus. Dia menulis kepada jemaat tentang apa yang Tuhan lakukan, ya, dalam hidup kita. Tadi saya sudah kata, ya, Tuhan melalui pengorbanan Yesus yang telah membersihkan kita daripada dosa. Amen. Kita sudah bersih. Amen. Tapi kita tidak duduk saja, tidak buat apa-apa. Tuhan, you buatlah, suka hati you lah. Ya, tidak. Okay? Walaupun dalam dari satu aspek kita tidak dapat usaha dengan sendiri, ya, tapi dalam aspek yang lain kita ada tugasnya. Apa tugas kita? Dia kata, saudara dan saudari, demi kemurahan Allah, sebab Allah tu begitu baik, ya, aku menasihatkan kamu, aku menyeru kamu, aku meminta kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kalau dulu-dulu orang bawa itu binatang semua tu sudah mati, ya, sudah dikorbankan. Tapi kita ini membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu apa? Worship, persembahan. Ibadah kita bukan sahaja nyanyian kita. Walaupun nyanyian itu pentingnya, semua mesti nyanyi, kuat-kuat nyanyi sebab Tuhanlah yang layak dipuji dan sebagainya. Tetapi ibadah kita, persembahan kita tidak berhenti di situ. Amen. Ibadah kita menurut firman Tuhan adalah hidup kita, persembahan hidup kita. Jadi saudara dan saudari, apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi ini? Kalau kamu bayangkan itu mesbah, ya, altar, ada yang kita letak atas apa, meja ke atas mesbah itu. Itulah diri kamu di atas meja persembahan. Jangan lari. Okay? Jangan lari. Sebab kalau kamu lari, Tuhan tak bekerja lah. Sebab Tuhan kata kamu persembahkan hidup kita dan Dialah yang bekerja. Siapa pernah lalui pembedahan? Pernah tak pergi operation? Ada beberapa di sini, okay, yang pernah lakukan pembedahan. Jadi kamu berapa di atas apa tu, katil itu, tidak boleh bergerak, kan? Tidak boleh lari, ya. Sebab kamu harus berada di situ supaya sesuatu yang perlu dikeluarkan
akan dikeluarkan. Sesuatu yang perlu dibetulkan akan dibetulkan. Jadi soalan saya adalah, adakah kita sudi setiap hari datang ke meja persembahan, datang ke operating theater itu? Ya, pagi ini saya sangat-sangat gembira dan bersyukur sebelum saya menamatkan khotbah saya, ya, adik saya, kawan saya, saudari saya, seorang doktor, Dr. Eunice, dan biar dia berkongsi sedikit kepada kita, boleh tak? Ya, tentang apa yang berlaku di dalam bilik pembedahan. Ya, slide seterusnya. Mari kita jemput Dr. Eunice. Thank you, Pastor Lee. Shalom, saudara-saudari sekalian. Saya Dr. Eunice, seorang pakar perubatan kesihatan awam. Izinkan saya untuk berkongsi sedikit tentang prosedur pembedahan dan juga kesaksian saya. Terima kasih kerana datang ke gereja yang penuh dengan iman dan juga kasih sayang. Ini gambar saya semasa saya assist satu operation pembedahan kaki panjang pendek. Okay. Jarang kita ambil gambar dalam ni kan, kerana itu kerahsiaan pesakit lah. Dan ini adalah satu major operation di mana berlangsung selama 12 jam dan 36 doktor di dalam itu untuk panjangkan balik 2.5 cm kaki seorang yang mengalami accident 10 tahun lepas. Tapi Tuhan kita boleh membuat ajaib, dan dalam 1 minit sahaja saya pun ada jumpa juga kaki boleh naik balik sama panjang. Tapi itu cerita lain lah. Jadi bagi seorang doktor, sekiranya kita perlu buat satu pembedahan, sebenarnya ada beberapa langkah yang saya boleh buatkan rumusan. Nombor 1, doktor akan kena pasti itulah orangnya untuk kita buat potong pembedahan supaya tidak salah orang kan. Dan sebenarnya takut juga nanti ditolak masuk secara salah. Jadi doktor akan kena pasti juga semua jenis penyakit, kumpulan darah, supaya boleh membuat persediaan. Maka kalau Tuhan adalah surgeon dan pakar pembedahan, maka beliau juga sudah kenal pasti siapa kita dan berapa daya saingan kita untuk menghadapi sesuatu cabaran. Dan kedua adalah doktor akan kena pasti bahagian yang dipotong, kaki kiri ke kanan ke, ya. Tapi sebenarnya sangat senang. Mana satu ketumbuhan ataupun ulcer ke yang tidak datang dari Tuhan secara sejak kita lahir, maka itu bukan biasalah dan patut dipotong. Senang je kan? Apa yang Tuhan cipta tu semua bagus dan sempurna. Ya, mana yang tumbuh selepas tu boleh dipotongkan. Ya. Haleluya. Itulah maksud tadi kata nak potong dan anggur. Ketiga tentang doktor akan belajar macam mana nak buat pembedahan tu. Bukan sahaja belajar semasa potong mayat ataupun potong buat eksperimen atas tubuh badan kamu, tapi ada juga yang telah buatkan AI modeling, ya, macam mana saraf dan sistem aliran darah kamu, panjang cm kaki, sudutnya, supaya dia dah boleh buat latihan sebelum menjalankan pembedahan atas anda. Itulah begitu telitinya seorang pakar pembedahan. Saya percaya Tuhan juga begitu teliti. Keempat, pakar pembedahan dan juga pakar bius akan berkomunikasi dengan pesakit dan juga ahli keluarga. Tak pasti adakah tadi yang angkat tangan untuk pembedahan pernah diberitahu apa yang akan berlaku, kan? Doktor akan maklum kamu lepas tu prosedurnya apa untuk di-expectkan, dan selepas tu macam mana untuk pemulihan, ya, rancangan-rancangan semua tu, supaya pesakit tu rasa tenang dan lebih bersedia untuk mengalami pembedahan yang agak mencabar. Sebab selepas tidur pengsan kan, tak tahu apa yang akan berlaku dah kan. Jadi itu satu prosedur. Tuhan juga akan sediakan hati kita supaya kita lebih senang hati untuk terima dan serah diri dalam tangan. Kelima,
semasa berlakunya pembedahan, walaupun pakar pembedahan tengah potong dan sekeliling satu meja, ada lagi seorang pakar bernama pakar bius yang akan menjadi koordinasi, menjalankan koordinasi di sekeliling apa yang berlaku. Contohnya melalui pernafasan, denyutan nadi, tekanan darah. Pakar ni dia boleh tahu bahawa adakah pesakit ni tengah seksa, tengah sakit, tengah tidak tenang, ataupun ada apa-apa kecemasan yang mungkin berlaku. Contohnya pendarahan lebih ke, maka dia akan panggil pakar untuk jaga-jaga, ataupun dia akan tambahkan darah, tambahkan ubat tahan sakit. Jadi supaya satu proses tu sangat senang dan sempurna dan lancar. Dan semasa pembedahan, walaupun dia adalah satu proses yang agak menakutkan, tetapi kita yakin bahawa ada seorang yang menjaga di belakang dan memantau apa yang berlaku, seperti Tuhan. Keenam, sekiranya berlaku sebarang emergency, pakar ini juga akan apa yang saya cerita tadi lah, untuk buatkan backup plan dia. Dan ketujuh, selepas potong sistem pemulihan tu, anda akan dipantau. Sekiranya pembedahan tu terlalu sakit, anda akan dipantau secara rapi dalam ICU. Penjagaan seorang nurse kepada anda seorang sahaja, sehingga anda boleh pulih dengan sempurnanya daripada prosedur pembedahan. Ya, dan anda tidak akan dibiar selepas dipotong tu buang di situ macam ranting ni kan, buang lepas tu sakit ke tak sakit, anda sendiri mengalamilah, bukan macam tu. Itu adalah satu proses pembedahan. Sekiranya Pastor May pagi ni ajak kami sama-sama untuk fikir dan bayangkan tentang kesamaan dengan proses cantasan. Itu dari aspek doktor. Sekarang saya nak kongsi kesaksian saya sendiri sebagai seorang pesakit yang dicantas oleh pakar pembedahan Tuhan Yesus. Tadi cakap senang kan? Bila sendiri rasa tu lain lah. Saya pun seorang manusia yang amat takut dicantas dan dialihkan sesuatu daripada saya, terutamanya orang kesayangan saya. Contohnya ahli keluarga dan juga kawan baik saya. Maka sebab saya tidak pembesar dengan mak ayah kerja di KL, jadi saya di bandar kecil Bentong. Maka saya rasa sangat senang gelisah semasa mereka pergi kerja. Jadi saya juga amat rasa sunyi dan takut untuk lepasi kawan-kawan yang saya sayangi. Ini menjadi satu ketumbuhan dalam saya, dalam hubungan saya dengan orang yang kesayangan. Contohnya, saya sentiasa rasa tidak cukup masa yang saya habiskan dengan mereka. Rasa macam tidak puas hati. Dan walaupun saya cuba sebaik untuk menyenangkan hati mereka, saya sendiri rasa bukan sentiasa happy, bukan sentiasa senang hati. Saya risau juga tentang adakah mereka jatuh sakit. Sebab kalau jatuh sakit, meninggal, dia hilang daripada kehidupan dan kebahagiaan saya. Dan juga saya akan rasa serba salah semasa saya tidak boleh bersama mereka. Contohnya saya pergi melancong ke, belajar ke, saya rasa guilty, rasa takut. Bila saya balik tu, mereka marah, ataupun nanti balik mereka dah tiada. Saya tak pasti berapa di kalangan kami juga mengalami perasaan yang sama, takut dicantas. Pada suatu hari, seorang sahabat baik sekali lagi maklum saya bahawa dalam satu hari kita tidak berhubung. Pada satu permintaan yang begitu simple, saya rasa semua ketakutan saya timbul semula. Saya kata, Tuhan, adakah sebab Tuhan kecil hati? Kerana Tuhan kata dalam Injil, tidak boleh kita sayang seorang, biar ibu bapa ke, ataupun anak ke, saudara ke, lebih daripada Tuhan. Ini cara mungkin roh jahat juga boleh mengganggu, ataupun kalau kita tak faham. Jadi saya pun rasa Tuhan, setiap kali kalau saya dekat dengan seorang
mak ayah ke ataupun kawan baik ke, Tuhan akan seolah-olahnya nak rampaskan dia daripada hidup saya supaya saya boleh fokus kepada Tuhan. Jadi itu juga menyebabkan saya susah nak buka hati saya untuk berdekat dengan seorang dan berhubungan rapat. Jadi dalam hari itu saya rasa sangat sedih, sangat takut kerana sekali lagi saya perlu mengalami kesakitan itu. Dan saya doa, saya marah, saya sedih, takut. Saya tanya Tuhan, apa yang patut saya buat? Saya nampak macam tadi kata atas mesbah, saya sendiri atas mesbah, tengah dipotong dan tak boleh nak buat apa-apa. Memang rasa nak lari juga. Tapi semasa tu saya nampak satu gambaran. Gambaran yang saya nampak macam visi, ya. Isaac, Ishak berada atas mesbah. Cerita Genesis, ya, kejadian. Jadi Isaac, Ishak tanya ayah, Papa Abraham, manakah korban? Papa kata Tuhan akan sedia. Lepas tu saya nampak gambaran seterusnya tu ada satu domba tersangkut di pokok. Dan seterusnya dalam mesbah tu bukan saya yang baring di situ, bukan Isaac, bukan orang kesayangan yang saya patut korbankan kepada Yesus supaya saya tidak pegang mereka lagi. Berapa kali Tuhan suruh saya lepaskan tangan supaya saya tidak pegang mereka sekuat macam tu lagi. Biar mereka takut mereka sakit ke, takut meninggal ke, tinggalkan saya ke. Saya nampak Yesus yang baring atas mesbah tu. Lepas tu apa yang Tuhan bagi tahu saya adalah, Eunice, dia panggil saya Man, tiada sesiapa yang korban melainkan Tuhan Yesus. Bukan orang kesayangan kamu, saya tidak ambilkan mereka dari anda, bukan kawan anda, tetapi saya menggantikan mereka dengan Yesus, anak saya sendiri. Saya bukan datang untuk rebut ataupun rampaskan orang kesayangan anda daripada kehidupan anda, tetapi saya datang untuk sempurnakan setiap hubungan supaya anda rasa puas hati. Kerana anda tidak boleh sentiasa bersama mereka, tidak boleh sayangkan mereka dengan kasih sayang anda, sekarang saya ajar kamu, serahkan mereka atas mesbah tu dan Tuhan Yesus akan gantikan. Dengan itu saya rasa macam, oh iyalah, tak ada orang mati pun, apalah saya takut sangat. Selama ni saya ingat kalau Tuhan Yesus suruh saya serahkan, lepaskan tangan, tadi kata kan, macam mana nak diam dalam Tuhan, melainkan kalau saya mati, baru saya boleh dicantum kepada Yesus. Nak matikan sendiri itu yang paling takut, sebab saya tak tahu apa yang boleh saya harap, apa yang akan berlaku, adakah saya boleh percaya Tuhan. Tapi masa tu, semasa saya tahu bahawa Tuhan bukan nak rampas sebab kerja hati, tetapi nak sempurnakan, saya lepas. Saya lepas dan saya bagi tahu Tuhan, saya percaya apa yang kamu cakap. Betul, saya tidak boleh, walaupun dengan 24 jam sehari sayang mereka, saya rasa masih tidak dapat menyenangkan hati dia ataupun memuaskan hati saya sendiri. Dari masa itu saya kata, Tuhan, kamu yang memuaskan dia, orang yang kesayangan saya, dan memuaskan saya dan setiap hubungan saya. Maka mulai situ saya nampak hubungan saya dengan orang keluarga, ahli keluarga dan kawan kesayangan beza. Saya nampak mereka enjoy buat apa yang dia suka buat, dan saya dah kurang gelisah, saya dah tidak gelisah. Suka cita saya dibersihkan. Tadi kata buah, saya cuba sangat nak suka cita dan kasih, tetapi selepas dicantas dan dibersihkan, saya rasa tak perlu guna tenaga pun, dan saya suka cita. Sebab saya dapat berada dalam Tuhan, dan Tuhan yang membuktikan bahawa dia boleh dipercayai, telah menyempurnakan sukacita saya dan kasih sayang saya. Dan kawan yang saya sebut tadi, mohon saya tidak hubungi. Selepas itu hubungan kita jadi rapat dan juga memuaskan dan menyenangkan bagi dua-dua pihak. Jadi saya nak puji dan memuliakan nama Tuhan dan menggalakkan saudara-saudari sekalian bahawa
proses itu walaupun dengan takut, tetapi jangan lari dari mesbah, sebab keputusan yang Tuhan akan memuaskan kita. Dan kita sudah bersih dan kita bukan dicantas sebab tengah berdosa. Maka kita tak perlu rasa malu, takut, tetapi saya yakinkan bahawa selepas dicantas tu, semua buah yang kita harap untuk hasil selama ni boleh dihasilkan dengan senang dengan bantuan Tuhan. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, ya. Setiap kita akan melalui proses kita yang lain. Terima kasih sekali lagi Dr. Eunice datang jauh-jauh dari Phantom pada pagi ini untuk bersama kita menyembah Tuhan dan juga berkongsi sedikit tentang pengalamannya sebagai seorang doktor dan juga sebagai seorang anak Tuhan, ya. So proses kamu yang memang lain, tetapi soalan saya, adakah kita bersedia? Okay, sebelum saya harap kamu juga beri peluang kepada kami nanti untuk berdoa bersama kamu, ya, sesuatu yang kamu ingin serahkan kepada Tuhan, yang atau mau meminta Tuhan melakukan dalam hidup kita. Jadi pengalaman Dr. Eunice dan kesaksian itu sangat personal, sangat pribadi. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan bekerja. Tuhan tahu dia sayang, Tuhan tahu dia mau kasih, dia mau sukacita. Tetapi cara Tuhan berbuat tu mungkin lain sih. Alright? So saya ingin berakhir dengan satu sajak atau puisi yang ditulis oleh MS Luns. Right? Dalam bahasa Inggeris sebenarnya poem ini The Lord's Abundant Crop, dan Dr. Eunice telah membantu menterjemahkan kepada bahasa Malaysia. Kita bukan dia tidak mahu saya katakan, ya, tetapi saya perlulah beri satu recognition. Memang dia yang menterjemah bukan saja kepada bahasa Malaysia tetapi juga kepada bahasa Cina, right? So saya akan baca ni, kamu dengar, ya, sebelum kita membaca bersama-sama sebagai satu doa. So kamu dengar dulu apa yang telah ditulis dan diterjemahkan. Tuhan mendalamkan jiwa rohaniku bagai seorang pekebun anggur. Musim pemangkasan berlaku, menggantikan ranting kering yang gugur. Walaupun sakitnya, seterusnya, walaupun sakitnya cantas tak tertahan, pemangkasan tidak boleh diabaikan. Tanpa intervensi Tuhan atas dahan, pokok berpenyakit layu-layuan. Sebaik dosaku dicantas, jiwa rohaniku berbuah lebat. Dahan baru bertimbul, batang mula bermuncul. Tuhan menanam benih suci pada diri saya. Jiwa rohani berbuah dan kekal. Dalam masa Tuhan, semuanya akan menjadi indah. Penuaian Tuhan itu amatlah besar. Amen. Boleh kamu balik ke slide yang pertama untuk poem ini. Terima kasih. Ya, Tuhan mencantas kita bukan semestinya ada dosa, tetapi kadang-kadang sebab dosa juga. Ya, dosa kita yang perlu Tuhan keluarkan, bersihkan. So ia merangkum banyak. Okay? Boleh kita membaca ni bersama-sama. Ini sebagai doa kamu kepada Tuhan. Lepas itu kita membuat kesimpulan dan saya menjemput sesiapa saja boleh ke depan, kami berdoa bersamamu. Tuhanlah yang akan bekerja, tapi kadang-kadang dia gunakan orang lainnya untuk bersama-sama berdoa untukmu, membiarkan Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita takut, betul tak? Kita takut, kita lemah, kita sakit. So saya minta suami saya, Dr. Eunice, dan mungkin pemimpin boleh bantu kita bersama berdoa untukmu. Boleh? Okay? Mungkin pemuzik boleh main sedikit lah, ya. Mari kita membaca. Tuhan
Musim pemangkasan berlaku, menggantikan ranting kering yang gugur. Walaupun sakitnya cantas tak tertahan, pemangkasan tidak boleh diabaikan. Tanpa intervensi Tuhan atas dahan, pokok berpenyakit layu-layu. Sebaik dosaku dicantas, jiwa rohaniku berbuah lebat. Dahan baru bertimbul, batang mula bermuncul. Tuhan menanam benih suci pada diri saya, jiwa rohani berbuah dan kekal. Dalam masa Tuhan, semuanya akan menjadi indah. Penuaian Tuhan itu amatlah besar. Boleh kita bangkit dan dalam masa doa ini, sesiapa saja kamu boleh ke depan untuk berdoa. Inti muzik boleh bermain dengan perlahan, ya, muzik. Haleluya. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kamu jangan rasa segan dan takut. Datanglah saja ke depan. Biarlah kami bersama-sama berdoa untukmu. Kurang dalam balian dalam syirian dan hikara barasana. Thank you Lord. Kurang dalam balian dalam syirian dan kurang dalam barabat. Biar kami berdoa bersamamu. Ya, yang lain juga kami luangkan masa ini di antara kamu dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kamu. Tuhan tahu apa yang sebenarnya kau sedang bergelut. Jangan takut. Dia kata jangan takut. Ya, yang lain akan berdoa untuk kamu. Kamu tunggu, bukan tunggu orang saja yang datang kepadamu, tapi pada masa ini kamu berdoalah dan berkata-katalah kepada Tuhan. Syakarabani anda sandai. Ya, Lord dan Dr. Yunis dan saya, kami akan berdoa bersama. Tuhan berada di sini. Kiri anda syiriya. Ya, go ahead and pray. Inilah masa yang begitu istimewa, begitu kudus di antaramu dengan Tuhan. Kurian syirian. Hadirat Tuhan di sini dan juga mereka yang berada di rumah atau di luar yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kau luangkan masa bersama Tuhan. Jangan balik dulu, jangan off dulu, sebab Tuhan mau berkata sesuatu kepadamu.
Sehingga
kondo dikia sandara basakandara dia shanda. Oshikora sandora basandara dia sanda. Ya kora dianda. Oshukur rasi yanda bashanda. Ordo. Irakendo dia sandara basanda. Descendere kandara pur dianda. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh karena kehidupan saudara di sini yang berdiri di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenali saudara dengan nama saudara. Tuhan Yesus kenali dalam hati saudara apa yang dipikirkan, kehendak saudara, keinginan saudara, segala-galanya yang saudara pikirkan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu ada perkara-perkara yang tidak Tuhan Yesus di dalam hati saudara ada keinginan itu. Tuhan Yesus menunggu saudara lepaskan keinginan itu, lepaskan kehendak, lepaskan bukanlah berkata Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan dalam percaya terang akan menguatkan iman saudara. Dia akan menguatkan iman saudara untuk pekerjaan Tuhan Yesus dalam kerajaan Tuhan Yesus. Dan pekerjaan itu ada lebih cantik, lebih sempurna untuk keluarga saudara. Rasakan yashana, bersyukur rasi diketiada. Dan dialah Tuhan Yesus untuk melakukan pencatasan berikut. Ya, pencatasannya. Dan apabila Tuhan melakukan pencatasan dia amat menyakiti, dia amat menyiksakan saudara. Tapi kuatkanlah iman saudara bahwa ini adalah kehendak Tuhan Yesus. Akan memberi atas segala-galanya kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan saudara dan saat mula dari saat kemuliaan saudara akan kembalikan kepada saudara, bukan oleh orang, bukan oleh manusia.
teguran imannya, kuatkan imannya, supaya apa yang dia katakan dalam kemuliaan Tuhan akan ditunaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan setan arah itu, Ekidah Sanda, Sanda, Eshikada Sanda. Oh ya, segala ketakutannya Tuhan akan mencandaskannya, segala ketakutan pada masa ini. Saudari dan lupakan ketakutan ini akan gantikan kebenaran, akan gantikan kekuatan, akan gantikan kuasa yang luar biasa. Bukan saudari akan luar biasa apa yang katakan, apa yang diluahkan oleh mulut saudara. Tuhan Yesus berjanji akan melakukan sebab Tuhan Yesus masih berani tahu bahawa saudari amatlah dimuliakan namanya. Tuhan Yesus amat bersukacita dalam kehidupan saudara. Dan saudari akan ditingkatkan Tuhan menaikkan Tuhan Yesus berkata sebab dalam mana yang baik seakan Tuhan Yesus. Inilah lumba-lumba saudari.
habiskan masa yang banyak dalam doa, dalam doa suara Tuhan Yesus. Lebih lagi baca firman Tuhan setiap hari. Jangan abaikan masa yang cantik dan bagus. Habiskan masa dalam doa. Di sanalah Tuhan Yesus akan bercakap, temu, beri bantuan, berdasarkan dahsyat. Oh Tuhan Yesus, berterima kasih kepada firman Tuhan yang telah pun dilakukan. Berkatilah kami, berkatilah supaya kematangannya, kebijaksanaannya akan tak berbeda juga seperti dunia, tapi akan menjadi berpikiran kematangannya orang dewasa yang takut pada Allah, yang hendak memulihkan nama Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah supaya baru kita akan mau kembali ke tempat kita masing-masing. Habis suruhnya kita pulang pada nyanyikan satu lagu dan kita mengatas tema